Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Izzati binti Azizan. Saya daripada ahli kumpulan 4. Kumpulan kami akan menerangkan tentang pemikiran saintifik saintis Muslim daripada bab 6. Okey, sains merupakan pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, bahagian-bahagian dan juga hukum-hukum tentang hal ehwal yang diselidiki seperti manusia, agama dan juga alam yang menjangkau jauh oleh pemikiran seseorang. So, jadi kebenarannya itu boleh diuji dengan menggunakan kaedah empiris dan juga eksperimental. Okey, menurut Khairuddin Harun, tradisi sains tamadun awal, terutamanya tamadun Islam, dia menggunakan sebahagian daripada kaedah logical, matematik dan juga empirical. Metodologi sains Islam mengakui kaedah yang bukan empiris seperti ilham, kashf, gnostik adalah tergolong dalam metodologi saintifik. Maksudnya dia bukan empiris lah. Okey. Dan kaedah-kaedah ini juga telah digunakan oleh tokoh-tokoh sains yang terkenal pada dahulunya. Okey, definisi metodologi saintifik adalah lebih luas berbanding dengan apa yang biasa kita fahami atau dipelajari. Jadi ini bermaksud bidang ilmu dalam tradisi sains Islam adalah meliputi semua bidang. Okey, teras pemikiran sains dan teknologi dalam Islam dia terbagi kepada 4. Satu ialah kebebasan berpandukan wahyu, keamanan, kelestarian hidup dan juga toleransi. Okey, bagi kebebasan berpandukan wahyu ini ialah ajaran Islam dia tak menghalang umat dia untuk melaksanakan sains dan teknologi. Dalam Islam, sains dan teknologi ini berkait rapat dengan keimanan seseorang tu untuk melakukan reka cipta dan juga penghasilan teknologi. Okey, jadi kepada umat Islam yang diberpegang teguh kepada syariat Islam, dia akan menghasilkan teknologi dan juga produk yang dapat menepati syarak dan juga dia akan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Okey, yang kedua ialah keamanan. Keamanan ialah teknologi dan hasilnya tu mestilah mengingatkan dan mendekatkan manusia tu kepada Allah SWT. Okey, teknologi dan yang dihasilkan tu dia mestilah digunakan sebagai alat yang dapat memakmurkan alam, iaitu tujuan penggunaan alat tersebut adalah ke arah jalan yang baik dan dia tak boleh menggunakan teknologi ataupun produk yang dihasilkan tu ke arah yang salah ataupun maksiat yang dapat memusnahkan ataupun memudaratkan alam. Oleh itu, manusia dia perlu gunakan ilmu yang dia ada tu untuk menghasilkan teknologi supaya dia dapat membangunkan ketamadunan. Okey, yang ketiga ialah toleransi. Sifat toleransi ini merupakan manifestasi dari prinsip kesetaraan untuk menimbulkan sifat tolong-menolong dan juga kepedulian sosial di antara sesama umat Islam ataupun bukan Islam. Sains dan teknologi ini dia akan berkembang dengan pesat jika seorang tu dia mempunyai sifat toleransi dari segi dia berkongsi, menerima ataupun memberi ilmu kepada seseorang. Okey, mereka juga akan mempunyai sifat keterbukaan, iaitu mereka boleh terima pendapat yang berbeza daripada para ilmuwan yang lain. Akhir sekali ialah kelestarian hidup. Kelestarian hidup ni merupakan prinsip penganjuran untuk memenuhi matlamat pembangunan manusia dan juga mengekalkan keupayaan sistem semula jadi supaya dapat menyediakan sumber alam dan juga perkhidmatan yang cukup kepada ekonomi dan juga masyarakat. Seterusnya ialah kaedah-kaedah saintifik oleh para saintis Muslim terdahulu. Okey, yang pertama ialah Ibn Sina. Nama penuh beliau ialah Abu Ali Al-Husin bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Okey, beliau dikenali di barat sebagai Avicenna. Beliau mempunyai karyanya iaitu Al-Qanun fil Al-Tiq. Okey, karya ini merupakan penulisan beliau yang paling berpengaruh dalam bidang perubatan dekat barat. Mereka translate
ataupun mereka translate karya ini menjadi ke bahasa English yang dikenali sebagai The Canon of Medicine. Ibn Sina telah menghuraikan secara terperinci tentang beberapa penyakit, iaitu batuk kering, rabies, meningitis, kanser, insomnia, tumor, buah pinggang dan keracunan. Okey, dia ada 6 cara untuk diagnosis, iaitu tabi'i, Evufia. Evufia ni berdasarkan apa yang saya cari ialah bau busuk, and then tempat kesakitan, kumuhan, bengkak dan juga kelakuan pesakit. Beliau juga telah mencadangkan untuk membuat pembedahan dengan menggunakan pelali daun bij. Terdapat satu kisah di mana Ibn Sina telah mendiagnosis isteri kepada salah seorang sultan yang mempunyai perasaan dalam diam mencintai lelaki lain, sambil beliau menanyakan beberapa soalan dan merasakan denyutan nadi wanita tersebut. Beliau juga telah menerangkan secara terperinci tentang kepentingan merasakan nadi dalam proses diagnosis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saintis Muslim ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi. Beliau dikenali sebagai Razes di kalangan orang-orang Barat. Beliau merupakan sarjana Muslim Parsi. Al-Razi belajar matematik, falsafah, astronomi dan juga kimia di Baghdad daripada gurunya, yaitu Humayun Ibnu Ishaq, yang sangat terkenal dalam bidang perubatan di Greek, Parsi, dan juga India. Al-Razi merupakan ahli perubatan, yaitu dokter, dan juga ahli falsafah dan ahli kimia yang sangat dihormati dalam kalangan orang-orang Muslim dan juga Barat. Al-Judari wal Hasbah merupakan hasil penulisan yang asli dan terawal yang dikarya olehnya. Penulisan tersebut adalah berkaitan dengan demam campak dan juga cacar. Ia diterjemah dalam bahasa Latin dan juga bahasa-bahasa lain yang terdapat di sekitar Eropa. Ia telah diterbitkan lebih daripada 40 kali daripada tahun 1498 hingga 1866 AD. Menurut beliau, penyakit cacar adalah Al-Judri dan penyakit campak adalah Al-Hasbah. Dalam metode itu, beliau telah menjalankan pemerhatian terhadap pesakit dan menerangkan simptom-simptomnya dengan sangat terperinci. Beliau juga telah membezakan penyakit campak dan juga penyakit cacar berdasarkan pemerhatiannya. Menurut beliau, demam campak merupakan demam yang berlarutan dan akibatnya ialah sakit di bahagian belakang, gatal di bahagian hidung, dan juga menggigil semasa tidur. Seterusnya ialah bidang kimia. Beliau telah mengkatalog dan menerangkan secara terperinci eksperimen yang dijalankan dengan mengikut urutan. Yang pertama ialah bahan yang digunakan, yang kedua radas yang digunakan, dan yang ketiga ialah keadaan dan juga kaedah eksperimen yang dijalankan. Beliau telah menubuhkan makmal modern dan juga mereka cipta, menerangkan, dan juga menggunakan lebih daripada 20 instrumen dalam eksperimennya. Sekian saja daripada saya. Nama saya Nur Arifah Husna binti Razali, dan sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan saintis Muslim yang seterusnya, iaitu Jabir Ibn Hayyan. Jabir Ibn Hayyan ini merupakan bapa kepada ilmu kimia. Beliau di barat dikenali sebagai Gibber. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdullah Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi. Beliau merupakan orang pertama yang bercakap berkenaan dengan ilmu kimia. Juga merupakan orang pertama yang membina makmal sains kimia dan juga menjalankan eksperimen berkenaan dengan ilmu kimia. Terdapat banyak sumbangan yang dilakukan oleh beliau dalam bidang kimia ini. Antaranya termasuklah beliau menerangkan dengan terperinci berkenaan dengan proses yang berlaku dalam kimia. Antaranya adalah proses penurasan,
penyulingan, pengkristalan, pemejalwapan, penyejatan dan juga pengkalsian. Okey, penurasan adalah proses merujuk kepada pergerakan atau penapisan cecair melalui bahan berliang. Proses pengkristalan pula adalah proses pembentukan pepejal hablur melalui pengerapan gas atau pemendapan larutan. Seterusnya adalah pemejalwapan. Proses pemejalwapan adalah proses di mana pepejal dipanaskan untuk mengubah keadaan jirim pepejal kepada gas tanpa menerusi keadaan cecair. Seterusnya adalah penyulingan. Proses penyulingan adalah proses pengasingan satu campuran daripada bahagian-bahagian asasnya. Sebagai contoh, kita ingin mengasingkan air suling dan juga air garam. Air suling dan juga garam biasa. Seterusnya adalah penyejatan. Penyejatan adalah proses di mana cecair bertukar kepada gas. Proses penyejatan ini berlaku di dalam kehidupan seharian kita di mana kita menjemur kain di bawah cahaya matahari. Proses ini berlaku apabila cecair menerima haba. Okey, akhir sekali adalah proses pengkalsian. Proses pengkalsian adalah proses meningkatkan kepekatan ion karbonat dan juga bikarbonat untuk menghasilkan air bikarbonat. Pada tahun 1976, Kettani melaporkan Jabir pernah berkata berkenaan dengan kaedah sistematik eksperimen ilmu kimianya, iaitu beliau berkata, Aku ketahui melalui tanganku dan kemudiannya akalku dan aku selidiki hingga betul, kemudian akan aku cari kesilapan daripadanya. Okay, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kaedah pembuktian melalui eksperimen beliau. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, ahli kimia perlu menetapkan andaian melalui pemerhatiannya untuk menjelaskan fenomena yang ingin diketengahkan. Yang kedua, ahli kimia perlu membuat kesimpulan berdasarkan andaian tersebut, iaitu hipotesis. Yang ketiga, ahli kimia perlu melihat sama ada kesimpulan tersebut menyokong penyembuhan baru ataupun tidak dengan merujuk kepada alam semula jadi. Sekiranya kesimpulan tersebut terbukti benar, hipotesis akan berubah menjadi undang-undang saintifik yang boleh dipercayai dalam mengesan bagaimana sifat-sifat bertindak balas dalam keadaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal Hashimi bin Abu Hassan. Guru kami iaitu guru 6 diberi topik iaitu saintis Muslim, di mana saya akan menerangkan tentang seorang tokoh Islam iaitu Ibnu Haytham. Okey, secara ringkasnya nama sebenar beliau adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Haytham. Beliau dikenali dengan nama samaran iaitu Ibnu Haytham. Di dunia barat, beliau dikenali sebagai Al-Hazan. Beliau dilahirkan pada tahun 364 Hijrah bersamaan dengan 965 Masihi di negeri Basrah, Iraq. Beliau dibesarkan di kedua kota iaitu kota Baghdad dan kota Basrah, di mana kota tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah ketika itu. Di kedua kota inilah beliau memulakan pendidikan awalnya sebelum dilantik sebagai pegawai pemerintah di negeri tersebut. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim yang terkenal, termasyhur ketika zamannya sama ada di benua Eropah dan negara Islam. Beliau banyak memberi sumbangan kepada peradaban Malaysia, dan kepakaran beliau adalah beliau pakar dalam bidang matematik, fizik, sains, psikologi, dan paling ketara adalah beliau pakar dalam bidang optik. Secara mudahnya, pakar dalam bidang penglihatan. Beliau mengubah persepsi orang barat bahawa mereka menganggap mereka menganggap penglihatan manusia dihasilkan kerana mata menghasilkan cahaya kepada objek. Tetapi Ibnu Haytham berkata bahawa cahaya memasuki mata melalui satu garis lurus dan menghasilkan objek. Beliau
memberikan konsep penglihatan dan cahaya serta mengkaji kaedah saintifik lebih daripada 200 tahun sebelum Eropah, serta beliau juga membuat kajian melalui secara eksperimen dan fizikal. Beliau banyak memberi sumbangan kepada peradaban manusia dan beliau telah menulis lebih daripada 200 buku. Antara kitab yang terkenal adalah kitab Al-Manazil, iaitu Book of Optics. Dalam kitab tersebut, beliau telah menerangkan sifat-sifat cahaya dan telah mengkaji secara uji kaji fizikal dan eksperimen. Antara contohnya adalah cahaya bergerak di suatu garis yang lurus melalui satu hipotesis di mana beliau melihat cahaya melalui satu lubang kecil dan bergerak di suatu garis yang lurus, dan gambar tersebut dipancarkan secara bertentangan. Antara contoh lain adalah beliau merupakan orang pertama yang mengkaji konsep pinhole kamera dengan menggunakan obscura kamera, di mana beliau membuat hipotesis bahawa cahaya tidak bercampur dengan warna di udara. Melalui hipotesis ini, beliau memerhati apa yang berlaku apabila cahaya bersinar dengan pembukaan ataupun aperture, dan merekodkan hasil kajian bahawa cahaya tidak bercampur dengan warna di udara. Sumbangan beliau amat besar dan kita dapat rasai sehingga hari ini, iaitu melalui penggunaan kamera dan kacamata. Kalau kita lihat, kamera itu sendiri juga berasal daripada bahasa Arab, iaitu kumra, dan diibaratkan nama menjadi kamera. Dan beliau juga amat berjasa kepada cara kita, persepsi kita terhadap cahaya dan penglihatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Sara binti Rosli. Saya akan membentangkan saintis Muslim iaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya Ibnu Abrahman Ibni Muhammad Ibni Khaldun merupakan salah seorang pakar saintis Muslim pada tahun antara 1332 hingga 1395 Masihi. Jadi Ibnu Khaldun ini merupakan sarjana Islam pertama yang menulis tentang sains urban ataupun sains moden dan pengasas kepada sains masyarakat manusia, iaitu sains sosial. Jadi disebabkan itu beliau dikenali sebagai bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Selain itu, beliau juga adalah sarjana Islam pertama yang memberi penekanan pemikiran empirikal berbanding teori normatif. Pemikiran empirikal adalah pemikiran yang berdasarkan pemerhatian dan eksperimen seperti mengumpul data dan bukan bergantung kepada teori semata-mata. Ibnu Khaldun telah menghasilkan sebuah karya yang bernama Mukaddimah atau bermaksud pengenalan. Di dalam karyanya ini, beliau telah menerangkan pendekatan sistematik dan kajian untuk kajian saintifik masyarakat manusia, dan beliau telah memperkenalkan metod kajian sejarah yang kritikal. Di dalam karya Mukaddimah ini juga, beliau telah mengkritik sejarawan-sejarawan Islam yang terdahulu yang merekanya tidak melaporkan perkara ataupun peristiwa secara tepat, dan mereka sebelum ini tidak mengemukakan sebab dan akibat antara peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Selain itu, Ibnu Khaldun juga telah mengemukakan beberapa metodologi dalam pengkajian sejarah dan sains sosial. Jadi yang antara metodologinya adalah yang pertama, ahli sejarah sepatutnya memberi informasi sejarah yang betul dan menilai data sejarah yang tersedia daripada aspek kritikal dan menganalisis punca dan kesan sejarah itu berlaku. Seterusnya, ahli sejarah juga perlu mengambil kira jenis-jenis masyarakat sama ada di bandar ataupun di luar bandar,
dan mereka juga perlu mengambil kira perbezaan struktur sosial masyarakat seperti agama, politik, ekonomi, intelektual, artistik dan juga geografi masyarakat. Selain itu, di dalam metodologi Ibnu Khaldun, beliau juga mengemukakan bahawa ahli sejarah perlu dapat mengenal pasti faktor-faktor yang tetap dan faktor-faktor berubah, dan juga mewujudkan hubungan antara punca dan kesan berlakunya sebuah peristiwa. Dan yang terakhir, ciri-ciri peribadian mereka melakukan sejarah, maklumat perlu dianalisis. Ibnu Khaldun juga telah mengemukakan 3 elemen yang dianggap ataupun digunakan sebagai asas untuk mengutarakan penyataan sains yang boleh dipercayai. Yang pertama, elemennya yang pertama adalah untuk melakukan penerangan melalui konsep baru, dan yang kedua adalah untuk mengelakkan generalisasi. Generalisasi ni adalah kesimpulan yang terhasil tanpa bukti yang kukuh dan lengkap. Dan yang terakhir, elemen yang terakhir untuk mengutarakan penyataan sains yang boleh dipercayai adalah untuk dengan menyokong konsep, idea dan teori dengan menggunakan demonstrasi yang jelas dan telus. Jadi secara kesimpulannya, kami telah menerangkan beberapa saintis Muslim seperti Ar-Razi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Sina, Ibnu Haytham dan juga Ibnu Khaldun, dan juga beberapa sumbangan mereka dalam mengemukakan pelbagai teori dan metodologi dalam perkembangan sains dan teknologi dunia. Dan pelbagai hasil karya saintis Muslim ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa untuk dijadikan rujukan kepada dunia, untuk dijadikan rujukan pada masa hadapan. Jadi saintis-saintis Islam ini juga telah menguasai pelbagai disiplin ilmu dan berpegang teguh kepada agama dan mempunyai akhlak yang tinggi dan berdedikasi. Mereka juga menganggap bahawa pengajian sains ini adalah salah satu cara untuk mereka sentiasa mengingati kebesaran Allah dan beribadah kepadanya. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan keempat untuk topik saintis Muslim. Terima kasih.